Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengerusi majlis Datin Faizah yang kita raikan pada hari ini. Calon kita, calon nombor 1, Saudara Umar Mokhtar, bagi khususnya Tun Johor Lama. Bukan mudah ya, saya rasa kita berikan tepukan gemuruh pada beliau. Kita ada Datuk Abdullah Sani, semua yang hadir, khususnya warga pengundi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya Nurul Izzah, Ahli Parlimen Permatang Pauh, dan sudah tentu ya, bila bercakap tentang berkempen, hari ini saya suntuk di Johor. 2 minggu lepas ada Datuk Syamsul Iskandar, Ahli Parlimen di Giant Pillar daripada Melaka. 2 minggu lepas saya baru sihat daripada COVID. Dan bila kita melihat perkembangan bukan sahaja dari segi pandemik di Malaysia, samalah pelbagai negara. Anggota PDRM pun tahu ya bagaimana sebagai petugas barisan hadapan kita terpaksa berkempen dalam suasana yang sangat berbeza berbanding sebelumnya. Kalau dulu mudah untuk bertemu rakyat, sekarang kita terpaksa dikenakan SOP dan kita faham. Kerana sebagai pemimpin kita juga mahu ya semua rakyat selamat, divaksin, mendapat akses, bukan sahaja dilindungi. Maksudnya bila mereka dah sakit, kurang-kurang insurans, jaminan pekerjaan itu mampu memberikan mereka ruang untuk meneruskan kehidupan dengan selesa. Tadi anak muda Saudara Adam Adli juga yang berkongsi. Kadang-kadang kita lihat dalam dunia yang serba parah ini, kalau di konteks Permatang Pauh, kami sempat membuat kajian menemu ramah keluarga B40. Kenapa? Kalau dulu COVID, ya sebelum COVID dah susah hidup, sekarang rata-rata saya kena marah kerana orang marah sangat dengan ahli politik. Orang benci dengan ahli politik. Orang tak suka bila kita terpaksa menghadapi pilihan raya yang dipaksakan terhadap kita. Ini hakikat. Jadi yang biasa saya katakan, kalau peringkat kami, yang kami nak buat apa? Kenapa saya masuk politik? Kenapa kita pilih ambil keputusan untuk bersama dengan politik? Kerana politik ini, saudara-saudari, politik ini merupakan wadah kita boleh guna pakai untuk berkebajikan demi rakyat. Dasar yang kita perkenalkan, termasuklah peluang-peluang pekerjaan. Saya dulu ahli parlimen Lembah Pantai. Yang lawan saya dinobatkan sebagai menteri sebelum lawan saya. Peruntukan elek poci, 1 sen tidak ada. Maka saya guna gaji allowance. Kita bantu berikan tuition percuma. Maksudnya ya, ramai marah dengan ahli politik. Ramai marah dengan mereka yang khianat. Saya nak tekankan pada malam ini, yang ada bertanding ni, yang datang untuk menawarkan diri, kami tak khianat sesiapa. Kami terus bersama dengan perjuangan. Dan kami tak pegang pun jawatan. Saya sampai pergi tadi di peringkat kempen ya, sempat ke Lakin minggu lepas. Kalau hari ini ya, begitu banyak buluh kasap. Di buluh kasap ada pakcik-pakcik jumpa saya, dia marah. Bila Rafizi Ramli nak balik berkempen, bantu. Saya kata ya, Alhamdulillah, itulah yang kita mahukan. Kerana dalam Parti Keadilan Rakyat, proses regenerasi. Bila masa dulu kita terpaksa bertungkus lumus. Saudara-saudari, saya masih ingat bila turun ke Johor ni, anggota PDRM mau tahu 5 orang terceramah. Alhamdulillah. Memang bukan mudah untuk menembusi kubu kuat. Tapi berkat dokongan hanya sudah tentu. Bila tak sampai pun satu penggal, saudara-saudari,
ada banyak yang harus kita lihat dan kita pelajari. Kali ini untuk pilihan raya negeri Johor, saya nak tekankan satu perkara. Untuk pastikan kerajaan ditunduk kepada rakyat, jangan mudah beri kuasa. Jangan mudah beri kuasa. Kita kena ada juga suara yang berani untuk melawan, suara sebagai penimbang, memastikan bila kerajaan nak laksana, nak bagi pekerja gig, contohnya saya baru tanjang di Parlimen, bila nak perkenalkan rang undang-undang supaya mereka yang hantar makanan akan diwajibkan kepada syarikat tersebut, syarikat gig, untuk melindungi pekerjanya dengan automatik. Jawapannya tidak ada keperluan buat masa ini. Saudara-saudari, tak ada pembangkang, tak ada kuasa untuk menolak, membantah. Sukar untuk kita pastikan desak mereka. Maka sesi Parlimen kali ini, YB Syamsul pun tahu, kita akan desak habis-habisan supaya mereka perkenalkan. Anggota PDRM dah tahu, Akta Anti Lompat. Maksudnya sesiapa sahaja selepas ini melompat akan dikenakan, yang mereka hilang kerusi yang telah mereka dapat hasil daripada titik peluh rakyat. Ini penting, saudara-saudari. Nak sampai tahap Akta Anti Lompat ni bukan mudah. Samalah dalam konteks negeri Johor. Jadi fokusnya Johor Lama. Bukan mudah, saya tahu. Kubu kuat. Tapi saya juga datang dahulunya kubu kuat Lembah Pantai. Kubu kuat UMNO, tapi bila rakyat bersuara, kita menang. Kita menang dan kita dapat mewakili untuk menunjukkan kawasan pembangkang. Hatta sekalipun bila pimpinan, bila kerajaan, bila menteri takut dengan rakyat, baru dia bertungkus lumus nak cuba penuhi. Itulah peranan pembangkang. Saya juga dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara. Saudara-saudari, saya boleh tekankan, bila kita pilih mereka yang siasat ini daripada pihak kerajaan sendiri, susah untuk mendedahkan skandal kewangan. Ada pemimpin yang dikira popular. Kenapa rasuah ini bahaya? Dalam konteks di kawasan Johor Lama, saya nak tekankan, dulu kita kaya lagi. Sekarang kita kena peruntukkan dana. Subsidi kerja, ramai hilang kerja. Untuk belikan vaksin, ramai perlukan vaksin. Semua dana kita semakin berkurangan. Dan apa berlaku bila berbilion ringgit itu hilang akibat rasuah? Dulu mungkin kita boleh tahan lagi, tapi bila sampai ke tahap ini, hatta allowance untuk pihak polis. Saya pergi ke Bukit Aman, bukan semua pun dilunaskan, dan yang lunaskan pun siapa, Sam? Datuk Seri Dr. Wan Azzah Wan Ismail. Ketika itu untuk memberikan peruntukan kepada anggota Polis Diraja Malaysia. Jadi pada saya, kita mahukan sekarang ini yang terus kekal, berikanlah peluang untuk regenerasi. Pimpinan muda yang bersama, saya dapatlah lihat insya-Allah masa depan yang cerah, bersama dengan pimpinan-pimpinan muda termasuk Saudara Rafizi Ramli. Dan saya rasakan yang paling penting adalah untuk kita menunjukkan bahawa track record prestasi kita bukanlah sebagai pemimpin yang akan lari daripada landasan, tapi akan terus. Kerana apa? Daripada peringkat awal yang beri dukungan kepada kita adalah rakyat terbanyak. Hari ini, saudara-saudari, hari untuk Oman Mokhtar. Saya harap sangat-sangat yang saya boleh datang, saya boleh sebut untuk saudara-saudari berikan dukungan sepenuhnya. Kerana setiap satu undian pun amat bermakna buat kami. Kalau dulu kita boleh ketemu seramai mungkin, sekarang ada hadnya. Dan sekarang yang saya sedikit kecewa adalah apabila seluruh jentera kerajaan diguna pakai untuk mempromosikan parti pemerintah.
Kalaulah boleh kami ni keluar televisyen, mudahlah sikit rakyat di rumah rasa selesa untuk menonton dan menilai siapa calon pilihan mereka. Tapi yang kita ada adalah ruang terhad ini, sementara menghormati SOP, menghormati syarat-syarat, tapi biarlah syarat undang-undang dikenakan dengan sama rata. Jangan ada pelaksanaan antara dua darjat. Kadang-kadang saya tahu rakyat rasa marah, tapi kami pembangkang pun rasa marah juga, kerana kami sentiasa dimangsakan dengan praktis yang tidak adil. Jadi apa pun yang kita lakukan, yang kita mahu adalah pelaksanaan di negara ini. Ada pemerintahnya, okey. Ada juga pembangkangnya. Ada suara yang berani untuk menolak. Dan ada kerajaan yang sentiasa takut kalah. Kerana rakyat tidak mudah untuk memilih. Jangan jadikan kekecewaan kita sampai mengabur mata kita daripada memilih pilihan wakil yang sepatutnya. Itu sahaja yang saya pinta. Saya bukan orang Johor, saya bukan pengundi Johor, tetapi saya boleh tekankan sejak daripada awal tahun 1998, parti tubuh tahun 1999, saya sentiasa dekat dan melihat konteks kepimpinan politik, perkembangan politik di negeri Johor ini dengan penuh hormat. Jadi moga-moga bila kita beri dukungan, bila kita faham antara impak kuasa kita sebagai pengundi, kita mampu untuk ubah dasar, sama ada pekerjaan, sama ada perlindungan untuk pekerja, sama ada peluang untuk pendidikan bagi anak-anak. Semasa pandemik ini, anak-anak kita seluruh generasi akan terkesan. Sama ada anak polis, sama ada anak ketua kampung, sama ada anak-anak di seluruh kawasan Johor Lama. Mereka lah yang paling terkesan sekiranya tidak ada tumpuan bagaimana mahu menjaga kebajikan dan memastikan waktu persekolahan itu tak dapat diganti sebaik mungkin. Maka saudara-saudari, dengan itu saya berharap dalam ruang lingkup yang sebegini, bantulah kami untuk mempromosikan calon, memenangkan calon keadilan. Kita hanya boleh menawarkan calon, bukan semua berani nak bertanding. Kali ini saya boleh tekankan memang susah. Tadi masa zaman saya, zaman Sam pun sama. Kita tak pernah ada jaminan akan menang. Tapi kita buat kerana kita tahu dalam hidup yang akan diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah usaha kita secara berterusan. Jangan tunduk dengan mereka yang tidak menghormati rakyat, dan jangan tunduk dengan mereka yang terlalu mabuk dengan kuasa. Baik saudara-saudari, terima kasih atas ruangan. Jangan lupa angkat tangan sikit Saudara Umar, calon nombor 1 kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lompat lagi Datuk Faizah. Alhamdulillah, terima kasih.